Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Al-Fasahah wal-Balaghah, iaitu tajuk yang pertama di dalam bab Al-Balaghah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Ahmad Nizamuddin bin Manaim, Muhammad Luqman bin Abdul Hamid, Muhammad Hakim bin Syahrul Azam, Muhammad Hakimi bin Syahrul Azam dan Muhammad Afham bin Ahmad Sani. Pertama sekali kita akan pergi ke tajuk Al-Fasahah. Ta'rif Al-Fasahah fil lughah, iaitu wahya az-zuhur wal bayan, yang bermaksud dia nampak dan jelas. Pada istilah pula al-kalamul wadih bi alfazil ma'lufah, percakapan yang jelas dengan lafaz yang biasa. Jadi Al-Fasahah ini menerangkan satu ayat atau percakapan yang jelas tanpa kiasan. Jadi macam mana kita nak tahu ayat itu adalah Al-Fasahah ataupun Ghairil Fasihah? Pertama sekali kita tengok ayat tu. Kalau ayat tu adalah daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, automatik ayat itu adalah Al-Fasahah. Semua ayat dalam Al-Quran ataupun semua hadis itu dikira sebagai Al-Fasahah. Yang kedua, cara kita nak tahu ayat itu adalah Al-Fasahah, kata ayat itu mudah dan simple. Jadi contohnya yadhhabu Muhammad ilal bait. Ayat itu mudah tanpa kiasan. Jadi kita boleh baca dan terus faham apa yang nak disampaikan. Jadi kita boleh tentukan ayat itu adalah Al-Fasahah. Okey, seterusnya kita bergerak pada Ghairul Fasahah. Ghairul Fasahah ni pernyataan yang tidak jelas dan tidak tersusun. Sebagai contoh, ramaitu bil ataqafir, iaitu saya melemparkan cercaan. Ayat tu tergantung, jadi dia tak jelas dan kita tak tahu kepada siapa dia nak tujukan dan apa yang dia cuba sampaikan. Contoh yang kedua pula, iaitu qala al-Arabi taraktu naqati tara'a uquq. Dekat situ pernyataan dia tidak jelas, berbelit dan juga ada beberapa huruf yang sukar untuk disebut oleh orang Arab. Seterusnya maklumat tambahan. Maklumat tambahan berkaitan dengan apa yang kita perlu elak untuk fasih dalam bertutur, iaitu terbahagi kepada 4, iaitu da'fi ta'lif, tanafuril kalimat, ta'qidil lafzi, ta'qid maknawi. Yang pertama, da'fi ta'lif, iaitu uslub yang lintang pukang. Ayat dia tidak tersusun. Contoh macam Jamilah madrasah hadhihi. Ayat yang untuk yang lebih kemas, hadhihi madrasah Jamilah. Yang kedua pula tanafuril kalimat, iaitu penolakan kalimat. Apa yang dimaksudkan dengan penolakan kalimat ini ialah perkataan yang diulang-ulang. Kita perlu elakkan perkataan yang berulang-ulang kali. Seterusnya yang ketiga, iaitu ta'qid lafzi. Ta'qid lafzi itu lafaz yang berbelit, ayat yang tak kemas dan ayat tu susah untuk difahami. Walaupun apa yang cuba disampaikan ialah perkara yang senang, yang mudah untuk difahami sebenarnya. Yang terakhir iaitu ta'qid maknawi, iaitu makna yang berbelit. Makna yang berbelit ni dia punya penyusunan ayat pun kita tak mudah untuk faham dan makna dia pun kita susah untuk nak faham. Yang terakhir iaitu ta'qid maknawi, iaitu makna yang berbelit. Makna yang berbelit ni dia punya penyusunan ayat pun kita tak mudah untuk faham dan makna dia pun kita susah untuk nak faham. Seterusnya, mari kita lihat di muka surat 93, iaitu mafhum balaghah. Balaghah dari segi lughah, wahyal wusul wal intiha, yang bermaksud sampai. Dari segi istilah pula, mutabaqatul kalam al-fasih li muqtadiyal hal wa yastalzimu ta'sirul wajdan fi nafsil mukhatib, yang bermaksud ucapan yang fasih bersesuaian dengan realiti dan kebiasaannya memberi kesan perasaan kepada diri yang bercakap. Mari kita lihat di bahagian al-farqu bainal fasahah wal balaghah, iaitu perbezaan di antara fasahah dan balaghah. Kita lihat al-balaghah terlebih dahulu. Yang pertama, takunu fil kalam wal mutakallim, yang bermaksud melibatkan kata-kata dan orang yang berkata. Yang kedua, kulun kalam fasihul baligh,
yang bermaksud setiap percakapan perlu sampai dengan jelas. Dari segi fasahah pula, yang pertama, takuna fil kalimah wal kalam wal mutakallim, iaitu melibatkan perkataan, percakapan dan orang yang berkata. Yang kedua, laisa kullu kalam fasihul balighan, iaitu setiap percakapan tidak perlu sampai dengan jelas. Mari kita lihat muka surat 94. Ianya menceritakan tentang aqsam ilmu balaghah. Senang je ni. Ilmu balaghah terbahagi kepada 3, iaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Mari kita lihat kepada cabang ilmu balaghah yang pertama, ilmu ma'ani. Dari sudut bahasa, ilmu ma'ani ialah maksud, erti dan makna. Para ahli ilmu ma'ani mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui ucapan sesuatu yang ada dalam fikiran atau disebut, dan juga gambaran dan fikiran. Dari sudut istilah pula, ilmu ma'ani huwa ilmu ya'rifu bihi ahwalul lafzul arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal, yang membawa maksud ilmu yang mempelajari hal ehwal bahasa Arab yang sesuai mengikut situasi keadaan. Ilmu ma'ani telah dikembangkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau merupakan salah seorang tokoh ilmu balaghah yang kita akan belajar pada muka surat 95. Seterusnya, mari kita lihat cabang ilmu balaghah yang kedua, iaitu ilmu bayan. Ilmu bayan dari sudut bahasa ialah jelas. Dari sudut istilah pula, huwa ilmu ya'rifu bihi iradul ma'na al-wahid fi tarqin mukhtalifah bi ziyadah fi wuduhi dilalah alaihi. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari kehendak makna yang satu, iaitu yang sama, dengan cara yang sama bagi meningkatkan kejelasan pada maknanya. Yang ilmu bayan ni telah dikembangkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Batsani. Dan yang terakhir, mari kita lihat cabang ilmu badi'. Ilmu badi' adalah huwa ilmu ya'rifu bihi wujuhun tahsinul kalam ba'da mutabaqatihi li muqtadal hal. Ilmu yang mempelajari bagi memperelokkan percakapan selepas dipadankan dengannya mengikut situasi keadaan. Sekarang mari kita lihat kotak hijau yang di bawah. Ianya adalah objek kajian bagi setiap cabang ilmu balaghah. Bagi ilmu ma'ani, objek kajiannya adalah khabar wa insya'. Bagi ilmu bayan pula, objek kajian adalah hakikat wal majaz, at-tashbih, isti'arah, majaz wal mursal dan kinayah. Bagi ilmu badi', ianya menceritakan tentang at-tibaq wal muqabalah, al-junas, as-saj'u. Bagi tiap tempat, kita akan mempelajari tentang ilmu ma'ani dan ilmu bayan sahaja. Bagi ilmu badi', kita akan belajar pada tingkatan 5 pada tahun hadapan. Seterusnya, mari kita lihat pada muka surat 95, iaitu tokoh-tokoh di dalam ilmu balaghah. Pertama sekali ialah Abdul Qahir Al-Jurjani. Nama penuh beliau adalah Abu Bakar Abdul Qahir Abdul Rahman. Beliau dilahirkan di Jurjan dan menetap di sana. Al-Jurjani dianggap sebagai pengasas kepada ilmu balaghah. Antara buku karangan beliau adalah Asrarul Balaghah dan Dalail Ijaz. Beliau wafat pada tahun 471 Hijrah. Seterusnya ialah Zamakhsyari. Nama penuh beliau ialah Abu Qasim Mahmud bin Umru bin Muhammad bin Umar Khawarizmi Zamakhsyari. Beliau dilahirkan pada tahun 467 Hijrah di Bandar Zamakhsyari. Beliau diberi gelaran Zamakhsyari. Buku-buku beliau yang terkenal adalah Tafsir Kasyaf dan Asasul Balaghah. Beliau wafat pada tahun 500. Akhir sekali ialah Al-Khazwini. Nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Zakaria bin Muhammad Al-Khazwini. Beliau dilahirkan pada tahun 605 Hijrah. Dan kitab karangan beliau adalah Ajaib Makhluqat wa Gharaib Mawjudat. Beliau wafat pada tahun 682. Semoga pembentangan ini dapat memberikan kefahaman kepada sesiapa yang menonton video ini.
Sekian daripada kami, kumpulan 3. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.